Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan kawan-kawan, saya Salih Muhammad Dina bin Syed Rosli akan menerangkan peranan bapa dalam pemikiran tamadun Islam. So, pengenalannya, dalam menerajui era globalisasi ini, banyak pasangan yang bercerai akibat kegagalan seorang bapa dalam memainkan peranan penting dalam sesebuah keluarga. Hal yang demikian kerana mereka gagal membentuk keluarga yang harmoni disebabkan mengalami tekanan kerja atau faktor-faktor lain. So, di sini peranan bapa yang pertama ialah pelindung keluarga. Pelindung keluarga ni, kita boleh kata bapa itu perlu melindungi keluarganya dari segi keselamatan. Hal ini kerana anak-anak atau isteri kita mungkin lemah daripada kita. Jadi kita perlu tunjukkan kita ni mampu untuk melindungi mereka. Yang kedua, menyediakan nafkah dan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, dalam Islam ada menerangkan aspek nafkah ini. Kerana jika kita tidak mampu untuk menyediakan nafkah yang secukupnya, ini boleh menyebabkan sesebuah keluarga itu bercerai-berai. Dan ilmu pengetahuan pula, kita sebagai seorang bapa perlu mengajarkan anak dan isteri kita mengenai ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia dan akhirat. Kita perlu bimbing mereka. Seterusnya, kasih sayang dan belas kasihan. Kasih sayang dan belas kasihan ini boleh dikatakan seperti seorang bapa perlulah menyayangi kesemua ahli keluarganya. Ini kerana jika seorang bapa itu memilih kasih antara sesama anggota keluarganya, ini akan mewujudkan suasana yang kurang enak, atau kita boleh kata kurang harmoni dalam sesebuah rumah itu. Kerana mungkin jika kita pilih kasih kepada anak yang pertama, kita pilih anak yang pertama memberikan lebih kasih kepadanya, anak kedua dan ketiga akan timbulnya rasa tidak puas hati. Itu sangat-sangat bahayalah. Kalau boleh janganlah macam tu bapa-bapa. Yang kedua, yang keempat, mendidik isteri dan anak dengan baik. Ini saya boleh kata bapa perlu membimbing anak-anak dan isteri ke jalan yang benar lah, jalan yang diredai Allah. Ini contohnya, bapa boleh mengajar anak dan isteri untuk mengaji Al-Quran. Kita boleh bertadarus bersama-sama mereka dan bimbing mereka sehingga ke akhirat. Yang terakhir, menikahkan anak dengan orang yang soleh. Ini sangat-sangat penting untuk kita sebab untuk menjaga jaga keturunan lah, orang kata. Dia macam kalau kita nikahkan anak kita dengan orang yang tak soleh, orang yang tak soleh tu boleh membimbing anak kita ke jalan yang tidak benar dan tidak diredai Allah. Ini boleh memesongkan anak kita. Dan apabila anak menjadi macam tu, masyarakat akan menuding jari ke arah kita kerana kita yang membuat keputusan untuk menikahkan anak kita dengan orang yang tidak soleh. So, jika kita menikahkan anak dengan orang yang soleh ini boleh membimbing anak kita dari segi dunia dan akhirat. Contohnya seperti suaminya boleh membimbingnya ke arah kebaikan, menunjukkan ciri-ciri keislaman yang bagus kepadanya, dan melarangnya melakukan perkara-perkara yang tidak disukai Allah dan yang dilarang oleh Allah.
So seterusnya, kesan jika bapa gagal memainkan peranan penting dalam sesebuah keluarga. So yang pertama, semestinya lah keluarga tidak bahagia. Ini apa yang boleh saya kata macam tadi lah. Wujudnya suasana yang tidak harmoni antara satu sama lain. Anak tidak bertegur sapa dengan bapa, isteri tidak bertegur sapa dengan suaminya, dan lain-lain lagi. Yang kedua, anak-anak tidak taat kepada orang tuanya. Ini boleh dikatakan sangat bahayalah, sebab jika anak tu sudah besar, susah untuk kita bentuknya kembali menjadi orang yang taat kepada ibu bapa. Ini boleh dikatakan kegagalan seorang bapa mendidik anak-anaknya. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Sebelum tu saya ada soalan untuk kawan-kawan semua. Soalan yang pertama, mengapakah bapa penting dalam sesebuah keluarga? Yang kedua, bagaimana bapa perlu memainkan peranannya dalam sesebuah keluarga? Yang ketiga, apakah kesan jika bapa mengabaikan peranannya? Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.